forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Amir tentang isu Hospital Bachok Kelantan akan beroperasi November ini. Saya baca sikit. Hospital Bachok mengambilkan kos 71.3 juta yang sebelum ini dilaporkan terbengkalai akhirnya siap pada Julai lalu dan akan mula beroperasi pada November ini. Kita mari dengan respon Datuk Kak Amir di akhir nanti kita komen macam biasa. Orang tak sudi saya. Sebenarnya saya untuk kembali ke tanah air, saya minta teman-teman berfikiran lapang. Berlapang dada, tenang kita fikir. Sebenarnya banyak saya bantuan-bantuan yang telah diluluskan oleh kerajaan pusat kepada kerajaan yang dipimpin, kerajaan negeri yang dipimpin oleh parti pembangkang terutama PAS. Sama ada di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, juga di Perlis saya. Banyak. Contohnya macam di Kelantan, pembangunan lapangan terbang, wujud sedang dilakukan untuk menambah baikkan lagi lapangan terbang Sultan Ismail. Begitu juga masalah air, masalah tempatan banjir, masalah di Sungai Golok. Saudara, banyak. Begitu juga di Terengganu, di Kedah. Boleh dikatakan jumlahnya berbilion-bilion saudara yang cuba disantuni oleh Perdana Menteri. Tapi nampak gayanya santunan itu hanya dilihat mereka memuji Datuk Ibrahim apabila kalau mereka minta bantuan kewangan. Lepas itu para pencacahnya mulalah maki hamun. Tak henti-henti maki menghina Perdana Menteri. Saya melihat kadang-kadang saya kata kalau orang dah tak sudi tak payah nak digamit lagi lah. Nah, sekarang saya terima satu kenyataan. Saya itu daripada suara rakyat Kelantan yang semalam dia menzahirkan rasa syukurnya, rasa bertuahnya apabila kerajaan pusat tidak menganaktirikan negeri Kelantan. Dia katanya syukur Alhamdulillah 11 Oktober merupakan hari pembukaan Hospital Bachok di negeri Kelantan. Hospital ini diasaskan daripada mula terjemahkan daripada zaman Sri Najib memimpin kerajaan Barisan Nasional dan diteruskan di bawah kerajaan di Perpaduan Madani ini. Jadi katanya bersyukurlah kita. Dan pembukaan semalam saya melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fazlillah Yusof hadir merasmikan pembukaan Hospital Bachok. Cuma saya teringatlah mana janjinya pada 11 Mei tahun 2018 yang mau mewujudkan hospital patuh syariah untuk wanita. Saya pun tak tahu. Tapi apa yang di Hospital Bachok katanya dijangka mula beroperasi bulan depan. Itu bulan November bagi membolehkan lebih 100,000 penduduk menikmati kemudahan kesihatan di sekitar daerah Bachok saya. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin, katanya dengan hadirnya Hospital Bachok, ia mampu mengurangkan jumlah pesakit di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 di Kota Baru dan Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian. Katanya Hospital Bachok akan menjadi rujukan kepada pesakit, malah penduduk sekitar juga tidak lagi perlu bergerak jauh bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan dan perubatan yang diperlukan. Jadi, bila siapnya Hospital Bachok, ia selaras dengan tema rancangan Malaysia ke-12 iaitu untuk memperkemaskan perkhidmatan penjagaan kesihatan positif untuk seluruh rakyat. Itu keadaannya. Jadi projek pembinaan menyiapkan baki kerja sedang rancak berjalan melibatkan 76 katil mengandungi 3 blok 3 tingkat. Katanya terdapat 2 bilik pembedahan, klinik-klinik pakar, 3 wad untuk pesakit lelaki, wad untuk perempuan, ibu serta anak, selain adanya dewan bersalin, dewan forensik, makmal, ruang dialisis, kecemasan, pengimejan, ruang kosong perubatan dan unit pentadbiran serta latihan. Jadi semua ini merupakan bukti nyata secara tulus dan murninya Kerajaan Persekutuan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim mahu menyantuni rakyat dari negeri Kelantan khususnya yang kini dipimpin oleh kerajaan PAS.
Jadi sebab tu selalu katakan, kalau dah mereka buat begitu baik pun dimaki hamun lagi, sebab kita dengar lah, Saudara Brian kata, kamu nak maki saya, makilah. Tapi yang penting saya nak jaga rakyat, betul. Tapi kalau mereka masih maki hamun, saya katakan, kalaulah orang dah tak sudi untuk menyapa kita, mereka hanya sekadar mengharapkan romimah. Bila nakkan sesuatu, maka dipuja, nak minta duit. Barulah baik. Lepas itu kutuk lagi. Saya kata kalau dah tak sudi, untuk apa lagi? Tak perlulah digamit orang yang sebegini saya. Sebab ingat saya, Kedah, Perlis, Terengganu banyak menerima bantuan. Jumlahnya bukan sikit. Boleh dikatakan puluhan bilion. Sekarang dah siap dah Hospital Bacok. Sedangkan mereka berjanji itu dan ini. Masih lagi tak ada satu pun nampak berayangan. Janji nak buat itu, di Kedah nak buat itu. Saya tak maulah menyatakan satu persatu, nanti orang kata saya suka mengutuk orang, tidak. Tapi kita nak menuntut. Pimpinan mereka, janjinya mana buktinya? Tapi kerajaan persekutuan secara konsisten. Bila saja berlaku musibah, tentulah yang akan hadir adalah Timbalan Perdana Menteri dan Sosial MAD selaku pengurusi NADMA. Ini musim banjir ni. Dan saudara lihat sendiri bagaimana keadaan apabila berlaku banjir, mereka yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Tidak macam dulu lagi saya. Termasuk masak sendiri, tidak. Segala-galanya lengkap disediakan. Tapi kalau orang dah tak sudi nak santun kita, orang dah tak sudi menyapa kita, untuk apa lagi? Kadang-kadang saya berfikir begitu, mungkinlah itu fikiran jahat saya lah saya. Tapi ini tidak. Tidak di kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan madani. Sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri MAD, Datuk Seri Fadilah Yusof dan mereka yang berada dalam kabinet kerajaan madani. Sikap mereka tulus untuk membantu. Lihatlah semacam saya ini Stephen Sim. Saya harus memuji walaupun dia daripada DAP, dia menyantuni warga PAS di Pulau Pinang. Ini bukti nyata saya. Bila kita berbalah di sisi politik, bila musim pilihan raya je lah, lepas pilihan raya, berhentilah maki hamun. Sama-sama menyantuni untuk kita bergerak dalam satu pasukan untuk rakyat. Anda sudah dipilih sebagai ahli Dewan Negeri, anda sudah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat, sebagai ahli Parlimen, ni 2-3 kali lagi nanti. Santunilah kehidupan rakyat. Bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi lain tak ada kita dengar hari-hari ceritanya nak tumbangkan kerajaan. Saya kata kalau nak tumbangkan kerajaan, itu boleh di bawah treason atau khianat yang boleh diambil tindakan. Kalau nak sangat, silakanlah. 2 hari lagi, bawalah usul ni tak percaya. Tapi nampak gaya tak ada. Bercakap, jadi apa keberuntungan untuk rakyat? Saya hari ni saya terima, saya terperanjat saya. Saya mana benar tak benar, wallahu a'lam bisawab. Tapi saya menatap satu kiriman yang masuk dalam muka buku saya. Ini amat memeranjatkan saya. Iaitu kalangan pemimpin yang pernah menjadi menteri besar. Yang kini berada sebagai pembangkang. Kerana dia yang masuk dalam wall saya, dia menyatakan menurut satu portal di media sosial yang dipetik dari kajian Malaysia kini, terdapat pencen bagi kalangan pimpinan politik, iaitu pimpinan parti pembangkang, memperolehi jumlah pencen yang begitu besar. Wang itu tentulah daripada kantong rakyat. Ini bukan main-main, saya tengok terkejut saya. Ini katanya lah, kalau benar, saya penggeling kepala lah saya. Katanya bahawa, contoh, Presiden Parti Berbudi Bersatu, Tan Sri Muhyiddin, dia dapat pencen sejumlah RM37,640. Kerana beliau pernah menjadi Menteri Besar Johor, pernah menjadi Perdana Menteri. Saya pencen Menteri Besar, pencen Perdana Menteri, ada RM37,640. Datuk Azmin Ali, pencen sebagai Menteri Besar Selangor, pencen sebagai Menteri, dia dapat RM36,707. Begitu juga Syahidan Kassim. Ini saya dapat laporan, bukan daripada saya. Ini katanya daripada kajian Malaysia kini. Mukhlis Mahathir. Sebab dia pernah jadi Menteri Besar di Kedah. Pencen Menteri Besar, pencen sebagai Menteri Pusat. Mukhlis dapat RM32,609. Begitu juga Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi, RM30,100 sebab beliau pernah jadi Menteri Besar Terengganu.
Walaupun tidak menjadi Menteri Pusat, tapi pernah Menteri Pusat pun boleh dapat juga sebab dia menjadi duta Malaysia ke negara-negara Arab bertaraf menteri. Begitu juga malahan Datuk Seri Syafiq Abdal kata yang terbanyak ni sebab dia bekas Ketua Menteri Sabah, bekas Menteri Pusat dan juga masih lagi wakil rakyat, dia dapat 40,644. Saya kata, wow, besarnya pendapatan mereka. Pencen saya. Apakah dicampur dengan allowance yang ada sekarang, saya tak tahu. Tapi kalau pencen campur dengan allowance sekarang, besarnya pendapatan mereka saya. Kita ni tercungap-cungap saban hari. Inilah gambarannya. Tapi bila bercakap kerajaan zalim kerana tidak memberi pertukan pada pembangkang untuk diberi pada rakyat. Sedangkan untuk bantuan rakyat telah disediakan. Untuk pembangunan memang ada di setiap daerah. Tidak pernah pun saya kata contoh, Hospital Bacok, bila banjir berlaku, tidak ada pun kerajaan Pepaduan Madani ini menafikan rakyat untuk mendapat bantuan. Malahan tadi saya dapat kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Maslan, selaku Timbalan Menteri Kerja Raya. Kerja-kerja untuk pembinaan jalan, penambahbaikan jalan di Gua Musang, sebagaimana yang diminta oleh rakyat Nenggiri dalam pilihan raya dulu, sedang berjalan rancak sekarang. Tak ada masalah. Jadi, mereka yang menjadi masalahnya lain-lain tak ada MOU. Nakkan MOU, tak mau MOU. Jadi bagi saya tak payahlah. Orang dah tak sudi, tak payah gamit lagi. Mereka tak nak sign, tak payah. Perlu apa lagi? Sebab kerajaan ada wakil-wakilnya. Kita ada pegawai kemas, pegawai kebajikan daerah yang boleh menyantuni. Kita ada pegawai daerah dan wakil-wakil rakyat kita masih ada lagi yang boleh menyantuni. Mereka, apa yang mereka lakukan lain tak ada. Kerajaan zalim tidak ada peruntukan untuk wakil rakyat. Kamu pembangkang, taklah mau apa peruntukan apa lagi. Malahan kalau tengok dari segi pencen yang mereka terima, besar-besar. Bukan kecil, saya besar. Bukan main-main. Saya tengok benda tu, astagfirullahaladzim. Di mana letak? Jadi saya rasa sudah sampai masa. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa perlu ada kajian. Perlu ada kajian terhadap pencen-pencen orang politik negara. Kajian terhadap ahli Dewan Negeri, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Rakyat, timbalan menteri, malahan menteri besar. Perlu ada kajian agar pencen mereka biarlah secukup-cukupnya, bukanlah melampau-lampau. Kalau 20-30 ribu pendapatannya, dan ini masih lagi nak dinafikan bahawa kerajaan zalim, saya rasa tak sepatutnya lah. Saya tak tahu siapa mana benar, tak benarnya apa yang dinyatakan begitu. Tapi saya yakin mungkin benar. Kalau takkan orang berani hantar pada saya. Keadaan sekarang ni kita mengharapkan bahawa mereka yang ada pencen, yang masuk. Secara hari ni seorang ahli parlimen ni nak bersidang ni, mereka gaji bulanan ada RM16,000. Dan tiap-tiap kali menghadiri persidangan, mereka dapat RM450 sehari. Saya allowance menghadiri persidangan RM450 sehari. Dan sepanjang bulan ini, bulan 14 hingga bulan Disember, bayangkanlah saya, tak silap saya ada lebih kurang dalam 14, 15 sampai 3, lebih kurang 30 hari saya. 30 kali RM450 sehari. Berapa puluh ribu tu saya. Itu allowance persidangan. Tak masuk lagi allowance kereta. Tak termasuk lagi allowance kapal terbang kalau mereka datang dengan kapal terbang. Tak termasuk lagi allowance pemandunya. Tak termasuk lagi allowance penginapan. Allowance makan. Saya bukan senang. Kerajaan nak tanggung ahli-ahli parlimen ni untuk bersidang, untuk dalam bajet. Tapi bila mereka hadir di parlimen, amat mengecewakan kita. Sebab itu saya katakan kadang-kadang saya melihat tindak tanduk mereka amat mengecewakan. Apabila parlimen, Dewan Rakyat dijadikan gelanggang untuk mereka berbalah sama sendiri. Sebab itu QPAC mencadangkan supaya kalau boleh bagi satu pencen je untuk ahli politik. Dan ini boleh mengurangkan beban kerajaan. Benar. Tentulah kalau dibawa oleh Anwar Ibrahim ke parlimen nanti, dituduh lagi
bawa cadangan, ini cadangan dendam berpembangkang. Tak ada siapa nak dendam. Kita sekarang ni harus menjimatkan apa yang kita ada. Negara kita yang makmur ini sepatutnya dikongsi oleh rakyat, bukan hanya pemimpin-pemimpin tertentu. Cukup-cukuplah mereka bergelar menteri, mereka bergelar wakil rakyat. Macam saya katakan, pendapatan seorang ahli parlimen 16,000. Itu setiap bulan. Sedara setiap bulan 16,000 masuk akaun. Sebab itu ahli-ahli parlimen yang contoh saya katakan, bukan saya nak mengutuk saudara. Tengok ahli-ahli parlimen di Kelantan, kereta besar, rumah besar. Tapi bila datang musim kempen, kita berjuang untuk rakyat. Rakyat mana yang kamu perjuangkan? Rakyat masih lagi bermasalah. Tak henti-henti masalah air di Kelantan. Jalannya seropak sana terkopak sini. Apa yang dijanjikan, nak buat stadium, nak buat itu, nak buat itu, tak terlaksana. Tapi mereka, rumah besar-besar, laporan kita tengok. Bukanlah kita merasa iri hati, tidak, saudara. Tetapi kadang-kadang pendapatan mereka dalam politik itu, bukanlah kita nak merasa cemburu, tetapi sepatutnya mereka bersyukur dan membantu kerajaan. Ini tidak, hari-hari cerita lain tak ada, nak jatuhkan pimpinan, mewujudkan suasana politik yang tidak stabil. Bila politik tidak stabil, gagal untuk kita menangani ekonomi. Tapi mereka tak ada masalah. Kerajaan tetap bayar juga gaji mereka. Yang terkesan rakyat. Saya bercakap ni saudara sebagai orang yang biasa. Kadang-kadang saudara saya fikir kita ni bermati-matian lah mengangkat pemimpin itu, pemimpin ini. Kita dapat apa saudara? Kena maki je. Tiap-tiap malam saya tengok dalam wall. Asyik maki saja. Tak betul kita ni. Kita mendedahkan kepincangan sikap mereka yang bernama pemimpin. Pilih saya sebagai ahli parlimen. Pilih saya sebagai ahli Dewan Negeri. Saya akan perjuangkan untuk rakyat. Perjuang tang mana? Kamu membesarkan tembuluk keluarga kamu, kamu membesarkan rumah kamu membesarkan kereta kamu, dapat gaji puluhan ribu. Ada pencen, kita ni apa ada? Kadang-kadang bertanya juga saya pada diri saya sendiri. Tapi itu bukanlah natijahnya saudara. Yang saya selalu utarakan, kalau boleh, gunakanlah Dewan Persidangan. Digunakan sebaik mungkin. Sebab itu saya setuju agar skim pencen perlu dikaji semula. Jangan melampau-lampau. Kalau seorang menteri dia punya gaji katalah dalam 25,000 ataupun 20,000, pencennya okeylah, setengah, 10,000. Cukup, mamo. Ini gaji menteri 20, pencen dapat 10,000. Kemudian dapat pencen wakil rakyat 16,000, dapatlah kata 4,000, 5,000. 15,000. Petani, nelayan, pekebun, berjuang di tengah samudera. Nelayan bertarung dengan ombak, bertarung dengan segala sengatan ikan-ikan yang berduri. Apa mereka dapat? Ini sepatutnya kemakmuran yang dijanuk oleh negara kita ni. Sudah sampai masanya diagih pada rakyat. Sebab saya bersetuju. Saya setuju dengan cadangan Saudara Anwar Ibrahim. Yang paling penting sekarang ni, harus menangani derita rakyat. Dah lama sangatlah rakyat menderita. Derita itu bukan hanya derita kehidupan sahaja, derita perasaan. Teman-teman ada kawan-kawan jadi wakil rakyat, kita seronok. Tapi bila mereka jadi wakil rakyat, sombong. Nak datang, nak turun, melawat kawasan tu mesti ada kompang, mesti ada permaidani, mesti ada bunga mangga, berarak, lepas itu kahwin seorang lagi. Ini yang saya rasa kadang geram saja. Tapi bila jumpa dalam petang-petang ceramah, zuhudnya Tuhan aja yang tahu. Apa khabar? Apa khabar? Jangan lupa saya ya. Pilih saya ya. Ini keadaannya. Bila kamu dapat jawatan, dulu masa berkempen, senang telefon. Sekarang hilang. Sebab itu saya bersyukur hari ini kalau saudara telefon Awi, diangkat. Kalau saudara telefon saudara Syed Hussein, diangkat. Saya minta mudah-mudahan diteruskan. Kalau saudara telefon Helmi, Adi Dewan Negeri Duyung, diangkat, dia akan hadir. Tapi bagaimana mereka yang menentang? Mereka yang menawarkan khidmat, kononnya aku nak bertanding, saya akan berjodoh. Mana mereka? Telefon tak angkat dah saya. Usahakan nak kasih kopi di kedai kopi. Nak bertanya khabar pun buat tak tahu.
Orang macam ni saya kadang-kadang kita ketepikan lah. Saya bukan nak berkempen atas nama kepatihan, tidak saya. Tapi kadang-kadang saya benci melihat adanya mereka ini yang menodai demokrasi, yang menodai harapan rakyat. Rakyat begitu yakin pada mereka, meletak mereka sebagai seorang pemimpin, meletak mereka untuk membela kehidupan mereka. Bela lah. Bila ada Dewan Undangan Negeri bersidang, bawa masalah-masalah yang berlaku pada negeri. Saya tengok sinar dia kata wajar masukkan pencet ahli politik ganti dengan kecaruan KWSP. Setuju. Sudah masanya tak payah lagi nak kata pencet, masukkan kalau gaji ada potongan gaji. Kalau 11% pun tinggi saya. 16,000 kali 11% ataupun 12%, 16,000, 1,600, 2,000 sebulan, dan ditambah oleh kerajaan lagi. KWSP tambah lagi 13%, ada 3,000, ada tambahan, jadi artinya dekat 3,000 sebulan. Dan tempoh 5 tahun, saya 3,000 sebulan, setahun ada 36,000. Campur dengan 5 tahun, satu penggal, 150,000, cukup lah. Nak mana lagi, nak makan apa? Makan emas? Makan belian? Makan itu juga. Malahan kadang-kadang bila dah kena sakit angin, kena angin ahmar lah, kena sakit kecil manis, kena sakit 3 serangkai, dah tak boleh nak makan. Itu yang saya kata kadang-kadang membesarkan tembolok aja. Saya janganlah sampai saya dalam keadaan sekarang ni. Ni sejuk-sejuk ni geram juga bila cerita benda begitu saya. Saya minta maaf lah. Mana yang terkena tu jangan marahkan saya. Dah saya baca detail lagi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata hospital bacok itu bakal memberikan kemudahan yang lebih selesa kepada penduduk sekitar daerah itu selain penduduk Kelantan. Saya dimaklumkan bahawa hospital bacok amat dinantikan oleh penduduk tempatan di samping klinik kesihatan dan klinik desa sedia ada yang terhad kepada saingan dan rawatan awal sahaja. Kita mai temu menyokong kerja apa pada dapat Magno Ibrahim. Assalamualaikum.